Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alaih. Wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wasallam tabaraka wa salama tasliman kasiran kasira amma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa amila salihan wa qala innani minal muslimin. Tuan-tuan bapak sekalian, Allah SWT turun bagi kita Quran. Turunkan Quran kepada Nabi Muhammad SAW untuk disampaikan pada kita, supaya kita belajar dari Quran itu apa yang Allah mahu, apa yang Allah kehendaki kita buat, apa yang Allah kehendaki kita jangan buat. Dan Allah bagi kisah-kisah orang terdahulu yang mereka engkar, mereka menidakkan orang yang dihantar sebagai Nabi itu bukan Nabi, memberitahu Nabi-Nabi yang dihantar sebagai penipu, maka Allah hancurkan dia. Jadi Allah SWT mahu dari kisah-kisah yang Allah beritahu dalam Quran ini supaya kita dapat belajar apa yang Allah mahu, apa Allah tak mahu. Jadi bila kita dapat tahu apa Allah tak mahu, kita tak buat, maka kita akan terpelihara daripada apa yang berlaku pada umat-umat terdahulu. Dan apabila kita buat seperti mana Allah mahu, maka kita akan dapat perhatian Allah. Dan Allah akan buat kita bahagia, selamat, berjaya. Jadi kita takkan tahu apa Allah mahu kecuali kita faham Quran ni. Sebelum faham, kita mesti baca lah. Takkan tak baca Quran pula. Macam Rasidi tak baca Quran, takkan boleh sampai ke faham pula. Orang baca memang tak boleh tahu langsung. Jauh lebih sekali, jauh sekali dari tahu apa Allah mahu. Jadi sekarang ni umat Islam belajar membaca Quran dari kecil. Lepas boleh baca Quran, dah tak baca dah. Berhenti baca. Selalunya darjah rendah, sekolah rendah tu sampai darjah 6 tu belajar baca Quran. Lepas tu tak ada dah. Lepas tu baca pun tak ada. Sampailah dia kahwin. Baca Quran lah dia kahwin, hatam Quran. Kalau ada orang buat majlis kahwin dan dengan hatam Quran macam saya tu ada. Lepas tu tak baca Quran. Sampailah mak dia mati, atau bapak dia mati, atau siapa mati keluarga dia, dia baca Quran. Yalah, baca Quran lah. Baca Yasin tu biasalah, orang mati kita pergi rumah dia baca Yasin. Itu je lah kita baca. Kalau mak kita mati, baca Quran. Lepas tu kita mati, orang baca. Kalau ada orang nak baca, kita tak baca lagi lah. Jadi itulah orang Islam punya hubungan dia dengan Quran sekarang ini. Saya tak tahulah di India atau orang Islam di negara lain sama ada dia punya amalan yang sama seperti kita. Kenapa berlaku demikian? Sebab orang Islam dia tak mau tahu. Dia Allah pun dia tak tahu, dia tak kenal siapa pencipta dia, siapa yang buat dia, siapa bagi makan kat dia, dia tak tahu. Dia tahu Allah je, neraka, syurga. Nanti aku mati, kalau aku taat perintah Allah, Allah suka aku masuk syurga. Allah tak suka masuk neraka. Lain tu dia tak tahu. Allah bagi makan kat dia, dia tak tahu. Allah bagi minum, dia tak tahu. Allah bagi dia duit, dia tak tahu pun tak tahu. Duit, kerja pun.
minum air bagi. Lapar makan bagi. Yang itu yang dia nampak. Allah bagi benda tak nampak. Iman. Allah bagi tu yang tak nampak. Azab turun pun dia tak nampak, Allah bagi. Rahmat lagi lah. Azab dia kata bencana alam. Jadi manusia ni hampir tak ada tahu. Hubungan dia dengan Allah tu sangat slim. Hubungan dia hampir tak ada dengan pencipta dia. Jadi dia buat apa nak tahu apa pencipta aku mau buat apa. Aku kena fikir apa aku mau. Jangan apa hal aku nak tahu apa yang dia tahu. Allah mencipta dia pun tak apa-apa tahu. Dia ingat dia lahir ke dunia ni mak bapak dia lah. Itu dia orang sayang betul mak bapak dia. Bila mak bapak dia mati, baru dia merasai, oh aku akan mati juga. Orang lain mati dia belum merasa lagi. Tapi bila mak dia yang dia sayang bapak dia tu, baru dia tahu, alamak, kalau aku macam ini teruslah, aku akan mati, habislah. Dia pun insaf. Banyak orang yang insaf bila mak bapak dia mati. Sebelum tu tak ada insaf. Macam hidup ni selamanya. Jadi bapa tuan sekalian, hubungan dia dengan Allah ni hampir tak ada. Allah pencipta dia tu, dia tahu. Dia tak baca Quran. Pun tak dengar pun orang cakap pun. Asyik cakap dunia saja. Bangun pagi, tidur. Bangun, ingat dunia. Tidur pun ingat dunia. Allah bagi tahu kita bangun, tidur, ingat Allah. Kamu ada ingat? Ada. Mana ingat kamu baca doa. Kalau tak baca doa, tak ingat lah. Terus ingat nak pergi mandi, gosok gigi. Itu pergi kerja. Mana ada ingat? Masa nak tidur, Allah suruh kita ingat Allah je. Masa kita memandu, Allah suruh kita ingat Allah je. Kalau kita ingat Allah memandu, masa nak memandu tu dah ingat dah. Baca doa kan. Hari ni ada baca? Start motor ada? Maknanya ingat lah. Tak ingat lah. Kalau doa tak ingat baca, Allah tak ingat. Bangun tidur doa tak baca, Allah tak ingat. Bila nak bersetubuh dengan bini, doa tak baca, maknanya Allah tak ingat. Jadi hampir tak ingat Allah langsung, daripada pagi sampai malam. Jadi dalam keadaan kehidupan macam tu, pergi kerja je, bila kerja takkan ingat Allah pula. Jadi mereka tak ingat Allah bagi makan, Allah bagi minum, Allah bagi duit. Tak tahu pun, tak cakap pun. Jadi sebab itu Quran ni dia orang tak pandang, tak hargai, dia belakangkan Quran. Sebab Quran tu saya dah belajar baca dah. Yang saya tahu hanya perintah baca je. Perintah amal apa yang Allah mahu dalam Quran tu tak ada, saya tak tahu. Saya pun tak pernah diberitahu pula. Siapa-siapa pun kan, ustaz ke bagi tahu kamu kena amal, tak ada. Saya tahu semayang lah. Puasa, orang semua puasa. Semayang, orang ada semayang. Satu zakat. Satu haji, umrah. Yang dakwah ni saya tak tahu. Perintah Allah. Sebab tak ada orang buat pun. Dan tak ada orang bagi tahu pun. Semayang ni tahu perintah Allah. Banyak orang Islam buat. Tapi walaupun banyak orang tak buat. Tapi semayang berjemaah masjid ni tak tahu perintah Allah. Sebab tak ada yang buat. Jadi yang kita tengok banyak orang Islam tak buat, kita kata itu bukan perintah Allah. Yang kita tengok perintah Allah yang banyak yang buat. Jadi umat ni dia faham 5 rukun Islam. Tapi sebenarnya yang dia buat, katakanlah dia orang bagusnya,
4 rukun Islam ni yang dia buat. Betul tak? Apa dia? Semayang. Itu pun kat rumah. Macam Sufian dulu kan. Sufian? Betul tak? Itu pun kadang buat, kadang tidak kan? Sufian? Ha? Ha. Lepas tu puasa. Kau puasa tak dulu? Tak, mostly puasa. Mostly puasa. Itu cara tanda tak puasa lah. Yang puasa awal, last. Lepas tu raya. Yang antara keduanya tak puasa. Zakat tak bayar lah. Mana dia zakat fitrah je dia bayar. Kan? Lepas tu dia tengok banyak mak dia pergi haji, bapak pergi haji, umrah. Ini bagi orang kaya dan ada duit lah. Jadi bapak orang Islam dia tak tahu. Yang rukun Islam tu 4 je dia buat. Yang nombor 1 nak buat apa? Mengucap je. Yang nombor 1 yang penting tu, iaitu mengucap dan melaksanakan hak mengucap tu. Yang nombor 1 sepatutnya mengucap 2 kalimah syahadah dan melaksanakan tuntutan pada kalimah tu. Itu sebenarnya perintah pertama. Sebab barulah ada amal atau actions. 5 rukun Islam ni 5 rukun amal. Amal lah kan. Jadi mengucap tu amal juga. Tapi apa sebab pula senang sangat yang nombor 1 tu? Nombor 1 5 rukun Islam tu senang sangat amal dia. Mengucap sekali selama hidup. Dia amal dia tu. Tapi macam mana nombor 1 tu senang sangat? Sekali seumur hidup, macam yang last. Haji bagi yang mampu sekali seumur hidup. Jadi rukun Islam ni dipinggirkan oleh 2 benda. Yang nombor 1 dengan nombor 5 sekali seumur hidup. Yang nombor 1 pun sekali seumur hidup tu. Tak ada mengucap lagi tak? Tak tahu bila mengucap pun. Mungkin masa pergi sekolah lah. Ada mengucap agama, mengajar. Dan semua orang beritahu rukun Islam ni nombor 1 mengucap. Lain tak ada. Jadi 5 rukun Islam nombor 1 dengan nombor 5 sekali seumur hidup. Jadi yang basically orang Islam semua buat, nombor 2 katalah tahu yang rukun Islam. Nombor 2, nombor 3, nombor 4. Semayang, puasa, zakat. Itu pun dia tak buat juga. Zakat tak buat. Kalau orang macam Sufian tu dulu, waktu dia tak ada hidayat, rukun Islam dia apa pun tak ada. Semayang tak, puasa tak, zakat tak, haji tak, tak tahu apa. Sufian berlagak lah macam orang Islam. Saya Islam kau. Kau jangan kata, tak, aku Islam. Kau tahu 5 rukun Islam. Buat? Tak ada. Jadi macam mana kau nak dapat iman? 5 rukun Islam tak buat. Kan? Ini 5 rukun Islam Allah bagi. Namanya rukun amal. Dia orang semua tahu 5 rukun Islam rukun amal. Mana ada yang tak cakap dia rukun amal? Tapi pasal nombor 1 punya amalnya kecil mengucap. Sebenarnya inilah kesilapan sangat-sangat besar. Kesilapan yang sangat-sangat besar yang dilakukan oleh umat Islam lah. Dan kerana mereka tak faham macam mana boleh rukun Islam tu yang nombor 1 yang tak ada kerjanya, kerja beratnya, kerja ringannya, mengucap. Sekali pula tu. Sufian dia tak kisahlah, makin senang makin suka lah dia. Kan? Sufian dia tak nak mengamal agama. Kan? Dia hanya fikir dunia. Nak rumah besar, nak kahwin. Lepas kahwin nak duduk. Yalah, rumah besar, lepas tu anak bana. Itu je lah kejayaan bagi dia. Dia agama tak mahu. Jadi kalau rukun Islam tu mengucap je, lagi bagus lah. Kalau
Rukun Islam nombor 2 tu, semayang sekali pun bagus lah. Sekali ya. Sekali je. Puasa sehari je. Itulah rukun Islam yang Sufian suka. Itu pun dia tak nak je. Kalau boleh tak ada apa pun, hanya mengucap je. Jadi sukalah orang Islam semua. Rukun Islam nombor 1, mengucap je. Sebenarnya kalau kita tengok, Quran ni ditafsir oleh sunnah, bukan ditafsir oleh otak. Ditafsir oleh sunnah. Sunnah ni apa yang Nabi buat. Jadi yang Nabi buat sebelum turunnya semayang, perintah semayang tu, ialah kerja mengajak manusia kepada Allah, kepada kebaikan, mencegah kemungkaran. Selama 10 tahun perintah tu. Itu je dia. Kan? Tak ada turun perintah lain lah. Jadi sebenarnya perintah yang 10 tahun tu, kita mengucap dan menunaikan hak mengucap, iaitu menjalankan kerja dakwah, kerja mengajak manusia kepada Allah, kerja mengajak manusia kepada kebaikan, mencegah kemungkaran. Itu dia. Dengan korban harta diri tau, di tempatan kita. Kerja tu kerja tempatan. Kerja tu kerja padu ainnya. Tapi sekarang jemaah tabligh ni kerja tempatan dia tak buat. Walaupun ajak orang pergi masjid, kerja tabligh, diberitahu kerja tempatan, dia tak nak buat dia. Tak diberi penekanan lah. Dia nak keluar je. Keluar tu kan ada image kan. Orang tahu kita keluar macam Rashidi keluar, supaya dipanggil orang dakwah, korban kuat. Dia nak nama tu, tempatan nak dapat nama apa? Kerja tempatan ni tak ada nama. Tapi keluar negara tu, negara ni saya 20 negara dah keluar. Jadi orang boleh berbangga. Dan orang nampak. Jadi orang suka lagi keluar. Keluar pun tak buat kerja yang betul. Akhirnya iman tak dapat. Jadi 10 tahun Nabi SAW tu kerja tempatan. Buat di Mekah je. Tak ada keluar 3 hari, 40 hari, 5 bulan. Tak ada. Berperang pun tak ada. 10 tahun tu hanya mengajak orang bukan Islam di Mekah tu mengucap. Dan setelah mereka mengucap, disuruh menjalankan kerja dakwah, mengajak yang orang yang belum mengucap lagi supaya mengucap. Itu sebenarnya perintah dia, sunnah dia. Jadi rukun Islam yang pertama itulah dia. Tak dikenal pasti. Semua orang Islam sedunia sejak sebelum saya bagi tahu ni, semua tahu rukun Islam pertama mengucap sebelum saya bagi tahu. Tak ada orang kat dunia ni bagi tahu rukun Islam ni mengucap dan menunaikan hak mengucap ataupun menjalankan kerja mengajak manusia kepada Allah atau mengajak manusia kepada kebaikan, mencegah kemungkaran. Mengajak manusia kepada kebaikan, mencegah dari kemungkaran. Tak ada orang cakap melainkan saya dengan izin Allah. Jadi ini benda barulah. Dan baru dan bukan salah. Dia betul. Tapi tak nak orang tiba dengar, diam aja. Kan? Apa yang nak Dr. Naswar, dia tu pakai akal dia tu. Macam orang Perlis begitu. Naswar tu pakai akal. Kenapa pakai akal? Sebab elders dia. Kat India tak buat. Dia orang bayan aja elders dia. Naswar pakai akalnya. Saya yang tak pakai akal, dia orang kata pakai akal. Dia orang yang tak buat pakai akal, dia orang kata ikut elders. Dia orang sebenarnya salah, dia orang tak boleh ikut elders, ikut Nabi. Dia tu pakai akal. Dia tak pakai akal sebab dia pakai air, dia tengok elders. Tapi sebenarnya itu salah. Kita, walaupun dia tak pakai akal, dia tengok elders, tapi elders bukan Nabi. Bukan yang dia buat tu memang semua betul. Dia bukan Nabi ya. Kita tengok Nabi Muhammad SAW apa dia buat. Tapi kamu pun tak tengok ya. Kamu tengok. Kalau kamu tengok dah lama kamu tahu pada saya tak? Kamu tak tengok. Setelah saya bagi tahu baru kamu nak dengar. Kamu pun orang bodoh.
Jadi kamu pun tak adalah nak merasa saya tahu lagi. Jadi cubalah nak ikut. Cubalah ikut Dr. Nasrah yang pakai akal. Kod betul tak? Jadi sebenarnya mengucap dua kalimat syahadah sahaja itulah ikut akal. Senang. Tak ikut Nabi. Ikut Nabi ni, setiap orang yang ucap kalimah waktu tu semua disuruh oleh Allah Taala buat kerja. Mengajak manusia kepada mengucapkan kalimah, atau mengajak manusia kepada Allah, atau mengajak manusia kepada kebaikan, menjaga kemana. Jadi Nabi SAW tak bagi tahu Abu Bakar lagi. Abu Bakar dah tanya. Abu Bakar very smart guy. Dia tak macam kamu. Kamu very stupid, bodoh. Tunggu bagi tahu pun, dah tahu pun dah tak nak buat. Tak nak buat. Such a stupid people. Kan? Tapi Abu Bakar very intelligent, very smart. Dia cakap, aku dah mengucap, apa lagi aku nak buat? Takkan ini je. See? He's very smart. Hadis ni sebelum Mona Ilyas buat, tak keluar. Tak tahu pun. Hadis ni Nabi Mona Ilyas menteri lain bagi tahu. Abu Bakar tanya, aku dah mengucap, apa lagi aku nak buat? This is very good. He's very intelligent. Dia mana sabah, takkan mengucap je. Kamu ada rasa mana sabah tak mengucap je? Ada tak rasa? Rukun Islam ni kenapa nombor 1 mengucap je? Ada kamu rasa? Tak ada. Non single person rasa. Everybody terima membabi buta. Never question. Dia orang semua pakai akal tu, tapi tak guna akal. Dia never use dia punya akal. Kenapa pula mengucap aja? Macam Abu Bakar radhiyallahu anhu, dia pakai akal dia. Takkan mengucap aja. Senangnya se-Islam. Nabi SAW jawab, apa yang aku buat itu kamu kena buat. Tapi sebenarnya Allah yang buat begitu supaya kita ni benar-benar faham bahawa rukun Islam pertama ni ada kerja yang kita kena buat. Rukun Islam yang pertama ni, dengan kisah Abu Bakar radhiyallahu anhu. Maka sebab itu dia layak jadi khalifah ni selepas Nabi meninggal ni. Orang bijak dia. Satu kali Osman radhiyallahu anhu, kan, waktu Nabi meninggal, dia sudah sangat sedih sebab dia lupa nak tanya apa asas agama ni. Dia bijak juga, tapi tak sebijak Abu Bakar lah. Abu Bakar kata, aku dah tanya lah. Orang lain belum tanya, dia dah tanya. Sebab dia ni berfikir punya lah. Kalau dia tak berfikir punya orang, dia jadi macam Abu Jahal. Dia tu fikir dunia je, Abu Jahal. Abu Jahal, Abu Lahab. Jadi dia tak nak tanya benda macam ni. Dunia je. Abu Bakar tak. Abu Bakar radhiyallahu anhu fikir macam mana. Dia sangat baik dengan Nabi SAW. Lama dah kawan dia. Dia tengok semua. Nabi ni orang baik sangat. Allah buatlah dia jadi baik. Dia tak ada tarbiyah apa semua tak ada. Kursus semua tak ada. Jadi Allah bagi dia perangai baik. Tak ada tipu apa. Cakap benar je. Diketahui hampir seluruh Mekah tahu dia ni orang baik kan. Cakap benar kan. Bijak Nabi SAW. Jadi Abu Bakar kata, kalaulah dia tahu daripada berita-berita orang Yahudi cakap kami datang sini sebab nak menunggu datangnya Nabi akhir zaman dari kalangan kami. Yahudi kata akan datang Nabi dari kalangan dia. Dia tak ada kata kalangan Arab ni. Arab ni orang bukan Islam. Takkan pula datang daripada dia orang. Kita orang Islam. Kita ahli kitab. Nabi tu mesti datang dari kalangan kami. Dia cerita lah. Sebab itu kami pindah sini. Pindah terus. Jadi Abu Bakar radhiyallahu anhu dengar ada benda tu. Dia belajar juga.
Tapi dia kata kalau sekiranya ada Nabi kat sini, orang tu Muhammad ni, dia dah lama dah percaya. Kalau sangat baik orang dia, sangat baik. Sufyan sangat buruk. Tak ada siapa pun kata kalau Nabi, kalau ada wakil Nabi lah turun, Sufyan tak ada. Orang semua kata Sufyan ni kau mati neraka. Tapi kami cakap paling bagus dia lah. Tak ada dia punya bagus tu sampai orang cakap tak ada. Tak ada. Orang cakap kalau mati neraka Sufyan. Nabi SAW begitu baik akhlaknya, perangainya, sehingga Abu Bakar radhiyallahu anhu kalau ada Nabi dulu dia. Jadi Abu Bakar radhiyallahu anhu kata saya dah tanya dah. Bahawa apa asas agama ni? Dan Nabi telah jawab, asas agama ni kalimah yang aku telah sampaikan kepada bapa saudaraku Abu Talib, dia telah salah. Jadi bapa sekalian, jadi kalimah yang la ilaha illallah tu asas. Maknanya dia kena ada kat hati, kat kepercayaan kita. Tu baru jadi asas. Macam kita kata pokok tu asasnya akar. Akar tu kat mana? Kat luar. Akar masih menjunam ke dalam bumi. Jadi iman ni macam akar. Dia tak boleh kat luar. Dia mesti menjunam ke dalam hati kita, dalam kepercayaan kita. Itu nama asas. Dan asas agama ni kalimah. Jadi untuk kalimah yang kita ucap ni berada menjadi asas, bertunjang di hati kita, dalam kepercayaan kita, tak boleh mengucap aja sekali. Sebab itu Allah bagi kerja selepas mengucap. Kalau kita tak buat kerja ni, tak mungkin kalimah ni jadi asas pada agama kita. Agama kita tak ada asas. Macam apa ni, macam Sufyan, Rashidi, dia punya kalimah tu sikit aja. Kan? Jadi dia tak menunjang ke bumi. Nah, Samad ada menunjang sikit. Tentulah tak boleh dapat air. Dalam lah. Dia tak dapat air, tak dapat mineral kan. Sebab akar bawah sikit kan. Jadi pokok ni apa? Lalang lah. Lalang aja lah, shrub. Sebab tak ada shrub, pokok. Orang cabut gitu je. Ingat? Toge lah, toge. Jadi asas tu maknanya iman tu mesti menunjang ke hati, masuk ke hati manusia tu. Jadi untuk itu manusia ni kena buat kerja. Itulah kerja yang mana merupakan hak kepada mengucap tu. Iaitu kerja itulah merupakan, bila kita buat kerja tu kita telah tunaikan tuntutan kepada kalimah. Kalimah tu adalah amanah, dia ada tuntutan dia ada kerja, dia ada tanggungjawab. Macam satu orang saya telah terima nikahnya, Zubaidah binti ni dengan mas kahwin RM20 tunai. Itu kalimah nikah. Kalimah tu macam itu je. Dia ada tanggungjawab kan. Namanya amanah. Amanah ni belakang kalimah tu ada kerja, ada tanggungjawab. Kalimah nikah tu ada tanggungjawab. Bukan mau nikah je macam Rashidi, mau 1, 2, 3, bukan itu. Dia mau tahu di belakang kalimah nikah dengan si Rashidah ni ada tanggungjawab, ada kerja. Dia tak boleh kahwin dapat 15,000 bayar, apa tu, itu je kerja dia. Itu untuk dapat mengucap kalimah nikah. Untuk menunaikan hak kepada kalimah nikah bukan 15,000. Sepanjang hayat diri dia, masa dia sakit Rashidah tu dia kena tengok, makan, minum, rumah, pakaian. Betul bukan itu anak yang lahir dia Rashidah, asbab daripada kerja dia pun dia kena jaga. Banyak tak duit? Bukan 15,000. Semualah harta dia, diri dia. Anak tu bukan nak bagi pakaian, makan, dia nak kena belajar, dia kena sini, dia kena pergi azhar, semua dia tanggungjawab. Bukan cukup 15,000. Jadi sebab itu jangan nak kahwin ni je macam Hanzalah. Hanzalah dia tahu nak kahwin aja.
Dia budak, tak faham. Kau tahu tak, kau pas kahwin tu kau kena ada kerja? Ada kena tunaikan ini semua? Tak, nak kahwinnya. Nak apa? Nak sewa, nak guna bilik mak. Rumah dekat rumah. Bukan boleh guna bilik tu, kena ada rumah, ada tempat. Ni tak ada. Rashidi pun tak ada siapkan rumah sebelum kahwin. Kahwin aja. Sebab dia fikir nikah ni masuk lubang saja. Nikah bukan untuk masuk lubang ni, belakangnya ada kerja. Betul lah kalimah ni. Kalimah la ilaha illallah ni, Muhammad Rasulullah ni, di belakang ada kerja. Kerja yang berat. Kerja yang berat. Kerja mengajak manusia seluruh dunia, bukan ke tempat ya. Jadi 10 tahun paling kurang mau buat kerja tempatan. Bina iman yakin, keluarkan harga diri. Yang paling susah keluar harga diri. Cinta bini, anak tu senang keluar. Harga diri. Buat kerja tempatan, jumpa semua bukan Islam, orang Islam. Ini tak nak buat kerja macam tu. Macam mana boleh jadi ubat? Nak jadi ubat kena buat kerja macam Nabi SAW. Baru cinta dunia tu, cinta diri sebenarnya. Kerja tempatan ni kerja diri. Saya bagus, saya baik, saya ini, saya itu, keluar. Orang hina kamu, buat kerja tempatan. Bila orang hina, itu bagus tak saya. Ini tak ada. Bila hina kita lawan dia lagi, tak boleh lah. Kita mau diam, sabar. Itu dia tuntutan dia. Wa tawasaw bil haq wa tawasaw bis sabr. Barulah kalimah tu boleh menunjang ke dalam hati kita, maka keluarlah pohon yang rendang. Makanya keluarlah je amal yang baik dengan buah tinggi menjulang. Okey guys.